Selamat pagi murid-murid. Pada hari ini kita akan beralih pada tema 4, integriti dalam kehidupan. Okey, murid-murid baca terlebih dahulu muka surat 61 dan juga 62. Hari ini kita akan belajar muka surat 63 dan juga muka surat 64. Pertamanya, pada hari ini murid-murid akan dapat membaca dan memahami maklumat yang ada dalam muka surat 63 dan kemudian murid juga dapat mengedit dan memurnikan perengan yang diberikan. Ya, kita lihat muka surat 63 dahulu. Tajuk ialah buktikan kejujuran. Baiklah murid-murid, cikgu baca di sini. Murid-murid pun perlulah membaca petikan yang diberikan dalam muka surat 63. Baca dan berikan keputusan. Buktikan kejujuran. Ya, apa itu kejujuran? Kejujuran ialah sikap amanah, ikhlas, ya, amanah, tidak bohong. Jika kita tidak bohong, itu ialah jujur, kejujuran. Itu buktikan kejujuran. Pada suatu hari, Lidim tinggal berdua dengan abangnya di rumah. Ibu bapa mereka tiada di rumah kerana mempunyai urusan kerja di Johor Bahru. Ayah memberikan sejumlah wang kepada abang Lidim. Wang itu perlu digunakan untuk membeli makanan. Sebelum bertolak, ibu bapa Lidim telah berpesan kepada abang Lidim supaya menjaga adiknya. Dia juga tidak dibenarkan meninggalkan rumah. Pada petang itu, abang Lidim dihubungi oleh rakan-rakan kolejnya. Mereka mengajak abang Lidim untuk menonton wayang di pusat bandar. Sekarang, murid-murid perlu memahami apa yang ada dalam kandungan ini, kan? Ya. Ceritanya ialah tentang Lidim, ya. Lidim pada suatu hari Lidim tinggal berdua dengan abangnya. Jadi Lidim dan abangnya tinggal di rumah manakala ibu bapa mereka pergi ke Johor Bahru atas urusan kerja. Jadi sebelum pergi, ayah telah memberikan sedikit wang kepada abang Lidim. Dan wang itu untuk membeli makanan. Sebab mereka tiada di rumah, kan? Mereka akan pergi ke Johor. Jadi, ayah Lidim memberikan sedikit wang, sejumlah wang kepada abang Lidim untuk membeli makanan. Selepas itu, ayah juga berpesan kepada abang Lidim menjaga adiknya. Ya. Adik itu siapa? Lidim lah. Okey, jadi abang Lidim juga tidak dibenarkan untuk keluar rumah. Tetapi pada petang itu, abang Lidim telah dihubungi oleh rakan-rakannya. Mereka mengajak abang Lidim menonton wayang di pusat bandar. Jadi, apakah yang perlu dilakukan oleh abang Lidim? Andaikan kamu abang Lidim, bayangkan ataupun andaikan, fikirkan bahawa diri kamu sebagai abang Lidim. Apakah yang akan kamu lakukan selepas menerima panggilan itu? Buat pertimbangan dan nyatakan keputusan. Ya, di sini ada gambar apa ni? Otak, kan? Di sini kita perlu berfikir, memikir
menggunakan kemahiran aras tinggi. Kemahiran berfikir aras tinggi. Dalam situasi begini, jika kamu merupakan murid-murid merupakan abang Lidim, apa yang murid-murid akan buat? Apakah tindakan murid-murid? Adakah murid-murid akan menggunakan wang yang diberikan oleh ayah untuk menonton wayang bersama kawan? Adakah murid-murid akan meninggalkan adik keseorangan di rumah? Fikirkan apa yang murid-murid akan buat. Ambil video, bertutur dengan cikgu, bertutur dalam video tu dalam 2-3 ayat. Ambil video dan hantar kepada cikgu melalui Telegram. Jangan menghantar melalui WhatsApp ya, Telegram. Okey, kita beralih pula pada pembelajaran seterusnya. Gunakan sebaik-baiknya. Di sini murid-murid perlu edit dan murnikan perangan. Maksudnya apa? Ya, kita baca di sini ya. Murid mengedit, memurnikan perangan dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Jadi, maksudnya ada kesalahan ejaan, ada kesalahan tanda baca. Tanda baca tu apa? Titik, koma, lepas tu tanda berpetik, dan juga penggunaan imbuhan. Kita baca dulu, kita lihat dulu dalam bahan yang diberikan di sini. Gunakan sebaik-baiknya. Ni apa ni? Benda apa? Ya, ini ialah tablet. Tablet yang digunakan untuk kita melayari internet, bermain, menonton video, ya, tablet ataupun iPad kan. Okey. Jadi Gina telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan di sekolahnya. Ibu bapa Gina gembira dan bangga. Mereka menghadiahi Gina sebuah tablet. Wah, cantiknya, kata Gina. Sudah lama dia menginginkan tablet seperti itu. Dia amat berterima kasih kepada ibu bapanya. Bolehkah saya menggunakan tablet ini setiap hari, ayah? Tanya Gina. Boleh, tetapi kamu perlu menggunakannya dengan jujur dan bertanggungjawab. Jawab ayah Gina. Pada suatu malam, Gina sedang menyiapkan tugasan sekolahnya. Dia melayari laman sesawang. Laman sesawang maksudnya website. Dia mahu menonton video eksperimen sains. Wah, hebatnya laman sesawang ini, kata Gina. Laman sesawang itu menyediakan pelbagai video yang menarik. Selain video pembelajaran, terdapat juga video hiburan seperti rancangan kartun dan video muzik. Semua video itu dapat bertonton secara percuma. Wajarkah aku menonton video hiburan ini? Tanya Gina dalam hatinya. Gina mahu menonton video hiburan, tetapi dia tidak terbuat demikian. Dia juga menyalahgunakan. Dia tidak mahu menyalahgunakan tablet itu. Dia mahu menjadi anak yang jujur dan bertanggungjawab. Jadi ceritanya di sini, dia seorang pelajar yang pandai, pintar, jadi dapat keputusan yang cemerlang. Ayahnya menghadiahkan tablet. Jadi tablet itu digunakan untuk melayari internet, untuk mempelajari dalam pelajaran.
untuk menyiapkan tugasan sekolahnya. Seperti murid-murid juga kan. Murid-murid sekarang menggunakan telefon bimbit ibu bapa. Tapi Gina menggunakan tablet yang dihadiahkan oleh ayah. Jadi apabila menggunakan tablet, terdapat banyak video pembelajaran. Bukan saja video pembelajaran, ada juga kartun, ada juga muzik. Tapi sebagai seorang murid, kita haruslah jujur dan bertanggungjawab kepada ibu bapa. Kita harus menonton video pembelajaran sahaja. Kita tidak boleh menyalahgunakan tablet itu dengan menonton kartun, dengan bermain, ya. Okey, kita beralih pula. Kita mencari apakah kesalahan yang terdapat dalam petikan. Okey. Yang pertama, mengedit dan memurnikan perengan. Okey, murid-murid nampak kan? Tablet. Apa ni? Wah, cantiknya. Menggunakan ini menggunakannya. Okey. Pada suatu malam, apa kesalahan? Okey, menyiapkan, menonton. Ada kesalahan banyak. Kita lihat berapa kesalahan dulu Okey. Jadi ada 16 kesalahan. Okey, jawapan untuk yang pertama. Tablet sudah ada dalam buku kan? Nombor 2 pula. Wah, apa kesalahan di sini? Tanda berpetik dengan tanda seruan. Yang berwarna merah itulah merupakan kesalahan yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey, ini adalah yang asal. Ini pula setelah mengedit setelah cikgu edit Okey. Yang ketiga, menggunakan, sepatutnya ada 2G. Yang keempat pula menggunakannya. Menggunakannya, G ada 2 kan? K-A-N-N. Jika murid-murid lihat di sini ada satu N saja. K-A-N saja. Di sini pula K-A-N-N. Menggunakannya. Cikgu lupa untuk mewarnakan merah ya. Okey. Nombor 5. Pada suatu malam, apa salah? Pada suatu malam perlu ada koma. Okey, nombor 6. Mensiapkan salah. Sepatutnya menyiapkan. Okey. Nombor 7. Menuntun. Menuntun ni maksudnya menolak. Ni ialah menonton. Menonton maksudnya menonton televisyen, menonton video. Okey. Yang ke-8. Wah, hebatnya laman sesawang ini, kata Gina. Apa salah? Tanda. Tanda baca. Ya. Ada tanda berpetik, koma, tanda seru. Okey. Okey, nombor 3, nombor 9. Bukan pelbagai. Pelbagai. 10. Muzik. Muzik ya. Sepatutnya Z dan K. Lepas tu bukan bertonton, ditonton. Jika dalam ayat tu yang kata yang betul ialah ditonton. 12 bukannya terbuat, berbuat. 13 dialog ni. Okey. Tanda soal. 14 menyanya. N tak ada di situ. 15 jujur, J-U-R. Dan bertanggungjawab pula mesti ada 2 G.
Okey. Ini adalah 16 kesalahan yang telah pun cikgu mengedit dan memurnikannya. Sekarang kerja murid ialah salin semula perengan ini dengan ejaan yang betul. Okey, ejaan yang betul dalam buku bahagian A. Boleh? Jadi hari ini murid-murid ada 2 kerja. Satu, ambil video tentang keputusan yang perlu murid-murid buat, ya. Jika andaikan murid-murid sebagai Abang Lidi, apa yang murid-murid akan buat? Okey. Dalam 2-3 ayat cukup, ya. Okey. Ini pula edit dengan menggunakan jawapan yang betul dan tulis semula perengan dengan tajuk gunakan sebaik-baiknya dalam buku bahagian A. Jika murid-murid sudah siap, ambil gambar dan hantar kepada cikgu melalui Telegram. Terima kasih murid-murid.